Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu nak backup PDPC kita pada hari Isnin 29 Jun dengan video penerangan cikgu berkaitan fungsi trigonometri. So hari ini kita nak belajar tentang 6 fungsi trigonometri bagi sebarang sudut dan juga mengenali sudut positif dan sudut negatif bagi fungsi-fungsi tersebut. Okey, fungsi trigonometri yang awak dah belajar sebelum ni ada 3. Okey, yang awak dah belajar sebelum ni ada 3 iaitu sin X, cos X dan juga tangent X. Ini basic yang awak dah belajar. So dia nak 6. So tambahan kepada 3 ini, ada lagi 3, merupakan songsangan kepada fungsi-fungsi ini. 3 lagi merupakan songsangan. Iaitu, bila sebut songsang, sin X bila kita songsang, dia akan jadi 1 per sin X. Yang dikenali juga sebagai cosec. Cikgu tak letak X lah. Okay, sin X, cosec X. Untuk cos X, songsangan bagi cos X adalah 1 per cos X. Dikenali juga singkatannya sebagai sec X. S-E-K. Sec X. Manakala songsangan bagi tangent ialah 1 per tangent X yang dikenali sebagai singkatan dia cot X. Okay. Ni X. Okay. So macam mana nak ingat ni? Tapi awak boleh ingat sin konstan. So formula dia senang je. Awak tengok huruf yang ketiga. S, so 1 per sin. K, 1 per cos. Cot, 1 per tan. Okey, itu basic 6 fungsi trigonometri. Kemudian kita pergi kepada sudut positif dan negatif. Okey, sudut positif dan negatif, kita ada, kalau sudut kita ada 360 darjah, kita bahagikan dia kepada 4 sukuan. 4 sukuan. Sukuan ni dibaca daripada arah mana ke mana? Okey, sukuan ni dibaca dari sini lawan arah jam. Okey, sukuan ni dibaca mengikut lawan arah jam. Di mana jumlah dia semua ialah 360 darjah. Sukuan yang dibahagikan kepada 4 ni sebenarnya dia dapat 90, 90, 90, 90. So cara kita baca sudut kat sini ialah 0 hingga 90. Yang sukuan pertama ni lah. Ini sukuan pertama 0 hingga 90. Okey. Sukuan yang kedua 90 hingga 180 darjah. Sukuan yang ketiga pula antara 180 hingga 270 darjah. Okey. Dan akhir sekali sukuan keempat ialah 270 darjah hingga 360 darjah. Okey, sukuan-sukuan ini menentukan fungsi yang mana satu akan bernilai positif jawapan dia. So, untuk ini, sukuan yang pertama kita kena ingat all.
semua akan dapat jawapan positif. Maksudnya sin X dia kalau nilai 0 hingga 90, dia akan dapat nilai positif. Cos yang bawah 90, cos 60, jawapan dia mesti positif. Tan X, X yang bawah 90, 20 ke, 70 ke, tan 70, jawapan dia mesti positif. A ni untuk all. Semua akan nilai positif. Untuk sukuan kedua, hanya sin sahaja positif. Sebagai contoh, sin X. X dia tu nilai 100. So, sin 100 jawapan dia mesti positif. Tapi kalau cos 100 dengan tangent 100, jawapan dia mesti negatif. Okay. Yang sukuan ketiga ialah tan sahaja positif. So, sebagai contoh, kalau tan 200, sebab dia berada di antara 180 dan 270, tan 200 hanya tan sahaja yang positif. Tapi kalau sin 200, cos 200, jawapan akhir dia mesti negatif. Okey, untuk yang keempat ialah sukuan keempat hanya cos sahaja yang positif. Macam mana nak ingat? All sin tangent cos. Dibaca melawan arah jam. All sin tangent cos. So, untuk semua maklumat ni awak kena ingat dan faham. Dia tidak akan diberi dalam senarai formula soalan. So, kena ingat dan faham. Penerangan cikgu ini merangkumi cara untuk mengingat sekali lah. Okey. So, seterusnya kita pergi kepada cara nak menjawab soalan. Okey, cikgu tarik dulu ke bawah soalan dia. Okey. Okey, tengok soalan ni macam mana nak jawab. Ini basic, soalan yang paling basic lah sekali. Okey, diberi sin X sama dengan P. So, dia dah bagi maklumat yang pertama, diberi sin X sama dengan P. Di mana X ni berada di antara 0 hingga 90. So, kita boleh buat gambaran. 0 hingga 90 ialah sukuan yang pertama. Macam ni. Dan untuk nak cari soalan bentuk macam ni, kita akan buat lukisan segi 3 bersudut tegak. Sebab trigonometri ni hanya valid, sin cos tangent ni hanya valid untuk segitiga yang bersudut tegak. Ni segitiga bersudut tegak, walaupun tak apa tegak ni, ni lah menunjukkan dia segitiga sudut tegak. Sin X, so kata kalau X awak berada di sini. Okay. Sin X sama dengan P. Okay, P ni sebenarnya, okay, kita tahu sin setentang bahagi hipotenus. So, bila sebut sin X sama dengan P, dalam bentuk pecahan, P ni sebenarnya P per 1. P ni sebenarnya P per 1. Maksudnya setentang bagi X ialah P, hipotenus dia ialah 1. Okey, boleh. Jadi sebelahan bagi X ni apa dia? Kita guna hukum pula dah, teorem Pythagoras, di mana kita akan dapat 1 kuasa 2 tolak P kuasa 2 punca kuasa 2. So dekat sini, sebab dia ada hipotenus, so C dia, C kuasa 2 kena tolak dengan P kuasa 2. Gunakan teorem Pythagoras. Tapi kalau nak cari sisi yang paling panjang, kita tambahlah. Kenapa punca kuasa? Ingat, teorem Pythagoras, C kuasa 2, hipotenus sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ni basic teorem Pythagoras. So, kita gantikan. Nak cari sisi satu lagi, okey, dapat macam ni. So, bila dah dapat segitiga ni, tak ada masalah lah. Kita boleh jawab soalan seterusnya. Contoh, sec X. Sec X, huruf yang ketiga ialah K. Maksudnya dia adalah 1 per cos
X. Dia adalah songsangan kepada cos X. So kalau kita tengok kat sini, cos X dia apa? Sebelahan hipotenus. Okay, kita dapat tahu daripada gambar rajah cos X sama dengan sebelahan punca kuasa 1 kuasa 2 1 tolak P kuasa 2 bahagi hipotenus 1. Jadi songsangan bagi cos dia akan jadi terbalik iaitu 1 per punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Okay. So ni dah menjawablah soalan A. Okay. Contoh soalan B pula. Dia nak cosec X. So huruf yang ketiga ialah S. Jadi ini sebenarnya 1 per sin X. Jadi sin X tadi ialah P. P per 1. So songsangan bagi P per 1 ialah 1 per P. So cikgu harap awak faham. Dekat sini juga cikgu akan share soalan latihan menggunakan Go formative sebagai nilai tambah kepada kefahaman awak. So boleh buat latihan tersebut. So siapa yang buat latihan dalam Go formative ni, kalau awak dah buat dalam kelas, awak hanya perlu snap dan hantar kepada cikgu dalam Go formative untuk mudahkan cikgu semak. Okey. Terima kasih.